Baik, sidang Parlimen pada Rabu 15 November 2023 menyaksikan beberapa isu disentuh wakil rakyat dan juga menteri dari kementerian berkaitan. Antara isu disentuh adalah rumah tidak terjual, bantuan kesihatan untuk veteran ATM dan juga perancangan Kuala Lumpur yang kini semakin sesak. Perincian lanjut kita bersama wartawan Ridauddin Daud langsung dari bangunan Parlimen. Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia. Seperti biasa, hari ini Parlimen dimulakan dengan pertanyaan jawab lisan bagi menteri dan banyak perkara yang dibangkitkan pada hari ini. Ada lebih kurang 10 soalan yang ditanyakan kepada menteri dan juga timbalan menteri pada hari ini. Dan antara perkara yang menarik perhatian saya adalah yang pertamanya adalah apabila timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata bahawa sebanyak 26,286 unit rumah siap dibina dengan nilai 18.3 bilion ringgit didapati tidak terjual berdasarkan data awalan suku kedua tahun 2023. Menurutnya, jumlah itu sebenarnya menunjukkan penurunan sebanyak 5.3% dari segi jumlah unit berbanding tempoh sama pada tahun lepas. Malah dari aspek nilai juga ia merekodkan penurunan sebanyak 0.6% dalam tempoh sama. Tambah beliau, kementerian melaksanakan beberapa usaha bagi memastikan isu tersebut selesai. Dengan pertama antara usahanya adalah melaksanakan pemetaan indeks rumah mampu milik atau RMM berdasarkan pendapatan median mengikut negeri dan daerah. Kita dengarkan apa lagi tindakan yang dilakukan kerajaan, dua lagi tindakan seperti mana yang dikongsi oleh Timbalan Menteri. Bagi memastikan isu lambakan rumah tidak terjual dapat dikawal, kerajaan telah atau sedang melaksanakan beberapa tindakan seperti berikut. Pertama, melaksanakan pemetaan indeks rumah mampu milik berdasarkan pendapatan median mengikut negeri dan daerah yang diperolehi daripada tinjauan laporan survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2022. Kaedah ini mengambil kira median pendapatan rakyat mengikut lokaliti berdasarkan kaedah gandaan median dengan izin median multiple. Pemetaan ini sebagai panduan kepada pemaju serta agensi penyedia perumahan bagi menetapkan harga jualan rumah di satu-satu lokaliti. Kedua, menggalakkan pemaju untuk melaksanakan kajian kebolehlassanaan atau feasibility study sebelum sesuatu pemajuan dilaksanakan bagi memastikan rumah yang dibina adalah berdasarkan kemampuan rakyat, seterusnya mengelakkan rumah tersebut tidak terjual. Dan ketiga, sedang membangunkan sistem analitis data raya BDA perumahan sebagai sumber rujukan berpusat bagi data perumahan. Baik, itu berkaitan dengan rumah tidak terjual. Sudah pasti isu itu sebenarnya mendapat perhatian ramai pihak kerana isu rumah tidak terjual ini sudah banyak kali dibangkitkan bukan sahaja di Dewan Rakyat, malah di luar Dewan Rakyat juga. Dan kemudian adalah isu berkaitan dengan veteran ATM apabila ada ahli parlimen bertanyakan berapakah jumlah peruntukan yang kerajaan perlu tanggung setiap tahun sejak tahun 2020 bagi menampung kos perubatan veteran berpencen dan veteran tidak berpencen di bawah Jabatan Hal Ehwal Veteran JEF Angkatan Tentera Malaysia ATM. Dan Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari ada angka dan ini apa yang dikongsikan oleh beliau di Dewan Rakyat sebentar tadi. Tan Sri Yang di-Pertua, Kementerian Pertahanan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia atau JEF sentiasa memberikan keutamaan terhadap aspek kebajikan veteran ATM tanpa mengira veteran sama ada berpencen ataupun tidak berpencen. Dalam hal ini, kemudahan perubatan kepada veteran ATM berpencen dan orang tanggungan yang layak diuruskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala bagi veteran ATM tidak berpencen dan orang tanggungan yang layak diuruskan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera merangkumi perkhidmatan seperti berikut, iaitu permohonan pembayaran balik pembelanjaan perubatan, contohnya hemodialisis, ubat, kanta mata, alat pendengaran, alat implan dan seumpamanya. Rawatan kecemasan di hospital ataupun klinik swasta, rawatan di Institut Jantung Negara, bantuan peralatan pesakit seperti kursi roda, katil dan seumpamanya, dan tuntutan bayaran perjalanan perubatan veteran. Sejak tahun 2020 sehingga kini, kerajaan telah membelanjakan sebanyak 378.8 juta bagi menampung keperluan perubatan veteran ATM sama ada veteran berpencen maupun tidak berpencen. Untuk makluman yang berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, pecahan perbelanjaan adalah seperti pada tahun 2020, 78.8 juta dibelanjakan, tahun 2021, 111.5 juta, tahun 2022, 105 juta,
Dan tahun ini sehingga kini sebanyak 83.5 juta telah pun dibelanjakan. Baik, antara isu lain yang ingin saya kongsikan kepada anda adalah apabila Ahli Parlimen Balik Pulau, Datuk Muhammad Bahtiar Wan Chik meminta Perdana Menteri yang diwakili Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Kapal Singh menyatakan usaha-usaha kementerian bagi menghadapi cabaran pembangunan berterusan di Kuala Lumpur. Beliau berkata memandangkan kadar pertumbuhan penduduk semakin meningkat di Kuala Lumpur, pembangunan berterusan boleh menyebabkan masalah trafik, isu alam sekitar, bandar, isu pertempatan dan perumahan dan sebagainya. Jadi beliau meminta Perdana Menteri yang diwakili oleh Ram Kapal untuk memberitahu apakah perancangan untuk mengatasi semua masalah itu, dan ini jawapan daripada Ram Kapal. Hasil daripada unjuran trafik masa hadapan, penambahbaikan infrastruktur akan disyorkan. Selain itu, DBKL mengadakan perancangan lalu lintas yang lebih menyeluruh dan bersepadu sebagai inisiatif penyelesaian jangka masa panjang bagi menangani masalah kesesakan. DBKL juga memberi tumpuan kepada pembangunan pengangkutan awam yang mesra pengguna, efisien dan mudah akses bagi mencapai sasaran 70% penggunaan pengangkutan awam menjelang tahun 2040. Di antara usaha-usaha yang telah dilaksanakan adalah seperti perkhidmatan bas GoKL, laluan khas bas, laluan basikal, laluan pejalan kaki dan akses maklumat laluan, perkhidmatan bas semasa melalui aplikasi digital. Bagi menangani isu-isu berkaitan alam sekitar, tindakan menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar neutral karbon menjelang tahun 2050 telah pun diterjemah melalui Plan Induk Masyarakat Rendah Karbon 2030 serta komitmen terhadap perubahan iklim melalui Plan Tindakan Iklim 2050. Ini merangkumi inisiatif seperti penanaman pokok sebanyak jumlah 1 juta sebelum tahun 2025. Baik, itu antara beberapa isu yang sempat saya kongsikan. Ada lagi beberapa isu lain terutamanya berkaitan dengan kad diskaun rahmah dan juga anugerah belia negara yang baru-baru ini tular, dan pastinya saya akan bawakan dari semasa ke semasa di semua platform Isra Awani dan juga bulletin-bulletin Awani yang seterusnya. Namun hari ini sebenarnya ramai yang memakai baju warna hijau menyatakan solidariti kepada Palestin, dan akhirnya saya ingin mengatakan bahawa dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali dulu kepada rakan setugas.